Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menaikkan solat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati dan lindungi kita insya-Allah. Menyambung bab muhadarah yang kedua tentang sihir. Hukum yang kedua, hal yubahu ta'allum as-sihr wa ta'limuhu, adakah diharuskan belajar ilmu sihir dan mengajarnya? Secara umumnya menuntut ilmu ni adalah perkara yang dituntut, tetapi ada sebahagian ilmu yang dilarang dan ditegah, seperti mana ilmu sihir, yang mana kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan ila hurmati ta'allumi sihri atau ta'limihi, berpegang kepada haram belajar dan mengajar. Lianna al-Quran al-Karim qad dzakarahu fi ma'radhi dzam, kerana Quran sebut sihir dalam bentuk celaan dan menerangkan dan menjelaskan bahawa sihir ini kufur. Oleh itu haram untuk dipelajari dan mengajarnya. Tambah-tambahan lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, hendaklah kamu jauhi 7 yang merosakkan, yang membinasakan. Sahabat bertanya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan itu? Nabi sebut asyirku billah, syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali ada sebab. Wa akli riba, makan harta riba. Wa akli malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Wa qadhfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan yang suci, perempuan yang bersih dengan tuduhan zina tanpa ada saksi. Jadi berdasarkan ayat yang sedang kita bahaskan dan hadis ini menunjukkan bahawa jelas dilarang dan diharamkan belajar sihir. Dan ini adalah bagi mengelakkan daripada manusia terjebak kepada syirik, kufur dan membelakangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan ataupun hukum yang terakhir, hal yuqtal as-sahir, adakah
orang yang melakukan kerja sihir ini dibunuh. Berkata Abu Bakar Al-Jassas, ittafaqas salaf ala ujubi qatlis sahir. Para ulama salaf, iaitu yang merujuk kepada ulama-ulama sahabat, tabi'in dan tabi'in yang Nabi sebut khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah generasiku, summa yalunahum summa alladhina yalunahum, kemudian generasi seterusnya iaitu generasi sahabat, summa alladhina yalunahum, kemudian generasi seterusnya iaitu tabi'in. Kata ulama, generasi ini 3 generasi, sahabat 100 tahun, tabi'in 80 tahun dan tabi'in 50 tahun. Generasi emas, generasi perak, generasi gangsa. Lepas tu generasi kayu. Kayu ada banyak, ada kayu mahal, ada kayu yang buruk. Jadi kayu ni boleh kita tengok ada perbezaan nilai kayu kan. Kayu jati, kayu cengai mahal lah kan. Kemudian Nabi sebut selepas generasi yang 3 ni, summa ya'ti qauman yashhaduna wala yustashhadun. Generasi selepas 3 ni adalah generasi yang bila mereka menyaksikan sesuatu, mereka tak mau menyampaikannya. Melihat kemungkaran, mereka membiarkannya. Melihat program-program maksiat, konsert dan sebagainya, mereka mendiamkannya. Ini golongan selepas Nabi sebut. Golongan selepas 3 ni. Kita ada tak? Nampak sesuatu dia biar. Nampak kezaliman, kejahatan yang berlaku di Palestin, dia diam. Tak cara. Yang penting keluarga aku sihat. Yang penting perut aku penuh. Yang kedua, generasi selepas tabi'in, selepas salafus soleh ni, wayang zuruna wala yufun. Bila bernazar, mereka takkan sempurnakan nazar. Berjanji, bernazar, masa susah bernazar, masa susah berjanji, bila dah sonang tinggal. Seperti mana Allah sebut dalam surah At-Taubah, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Sebahagian manusia ada yang berjanji dengan Allah, kalau kami senang, kalau kami dapat kejayaan, lanasaddaqanna, kami nak sedekah, wala nakunanna minas solihin, kami nak jadi orang-orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Bila Allah bagi, Allah bui apa yang dia nak, bakhilu bih, dia kedekut. Dia kedekut. Wa tawallau, dan dia berpaling daripada menunaikan janjinya, nazarnya. Wahum mu'ridun, mereka lari. Masa susah berjanji, doa, ya Allah, kalau aku kaya, kalau aku senang, kalau aku berjaya, aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak macam-macam lah. Bila dah dapat apa yang dia nak, dia lupa. Apa jadi? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah campak sifat munafik dalam hati mereka. Ini bagi orang yang lupa dengan janjinya dengan Allah. Jadi kita kena ingat dulu-dulu masa muda-muda, remaja-remaja. Sekarang bukan tak remaja, sekarang bekas remaja. Ingat dulu apa yang kita janji. Kadang-kadang sesuatu nikmat tu tersekat, sesuatu bala tu turun disebabkan kita tak tunaikan janji yang dulu. Janji pada Allah, janji pada manusia, kita lupa. Ini sifat selepas salafus soleh. Yang pertama, mereka tidak menunaikan saksi mereka. Apa yang mereka nampak, mereka diamkan. Mereka buat-buat tak nampak. Yang kedua, mereka tak tunaikan nazar, janji mereka pada Allah. Yang ketiga ni, maaf cakap lah, dia pelik sikit. Wa yazhar fihim as-saman, dan
lahirlah kegemukan. As-saman, saman, lemak. Dia pelik sikit kan. Nabi sebut inilah hadis sahih. Hadis tentang khairul qurun qarni, sebaik-baik generasiku, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Lepas tu nampak apa pun diam. Yang penting jaga perut, yang penting jaga mulut, yang penting jaga kawan. Yang kedua, sifat mereka tak tunai janji. Nazar, janji dengan Allah, janji dengan manusia, buat tapi tak tunai. Yang ketiga, gemuk. Senang kata, pendek kata gemuk. Bukan saya cakap ni, maaf, ini adalah Nabi cakap. Mana Nabi nak kita bahawa jaga, kan? Jaga fitness, jaga kesegaran, kebugaran. Bahasa Indonesia, jaga kebugaran, segar, sihat. Nabi sendiri sampai ke Taif berjalan kaki, tuan-tuan. Kita tingkat 3 dah pegang lutut dah. Tingkat 3. Awaklah kau Sulaiman ni, tak ada lip ke? Tak ada lip ke? Tak ada lip ke? Penat aku ni. Baru tingkat 3. Nabi sampai ke Taif. Kita lena dalam bas pergi Taif kan. Lena kan, naik bas. Tak tahu dah sampai dah Masjid Ibnu Abbas. Nabi fit. Nabi pergi ke Madinah, separuh naik unta, separuh jalan kaki. 400 km. Itu lalu jalan jauh, kan. Nabi pergi Quba setiap Sabtu, biasanya jalan kaki, tapi kadang-kadang naik unta. Sebab tu Ibnu Umar tak pernah naik kenderaan pergi Quba. Sebab dia sendiri tak pernah nampak Nabi naik kenderaan. Cuma sahabat lain nampak. Mana kebanyakan Nabi ke Quba 9.7 km jalan kaki. Kita 9 meter pun naik motor, naik kereta. Jadi sunnahnya jemaah dan Jumaat ialah berjalan kaki. Maksudnya ini semua nak mengelakkan as-saman, kegemukan. Kadang-kadang kita jalan kaki juga, tapi makan telajak pula, kan. Jadi kita cubalah mengelakkan as-saman. Kena tengok bawah perut masing-masing. Okey tak? Kan? Kalau tak okey, kita boleh lepas kuliah subuh, jalanlah 5 km, 10 km untuk mengelakkan daripada sifat yang tak elok yang Nabi sebut selepas salafus soleh. Jadi salafus soleh bersepakat. Itu cerita pasal salaf. Dan juga selepas salaf namanya khalaf. Salafus soleh, ulama bersepakat wajib dibunuh penyihir kalau ada bukti, kan. Karena Nabi sebut dalam hadis, man ata kahinan au arrafan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang berjumpa dengan tok bomo mengubat orang dengan jin dan sebagainya, arrafan, tok nujum, yang mendakwa tahu ada benda-benda gaib, basikal hilang, bini hilang, kan, harta hilang, kan. Harta hilang bukan kerana orang curi, dia belanja habis hilang, kan. Sahiran yang ketiga, siapa yang jumpa tok bomo, jumpa tok nujum, jumpa ahli sihir, dia percaya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya, faqad kafar, sesungguhnya dia telah kafir. Jadi apa sahaja dalam surat khabar ke, dalam buku ke, ramalan-ramalan yang tidak ada dalam Quran sunnah, maka kita kena elakkan. Sekarang ni banyak orang suka bab apa isu-isu apa akhir zaman ni, diramal kiamat tahun ni. Nabi tak sebut, Allah sebut jelas dalam Quran. Wa yas'alunaka 'anis saah, mereka bertanya kepada Muhammad bila kiamat. Allah kata, kul innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmu tentang kiamat hanya ada pada Tuhan. Nabi pun tak tahu. Bila kita tegur kata, engkau ilmu rendah, kau tak tahu. Kami ada ramalan, kami tahu tahun bila, kan. Tiba-tiba direndahkan ilmu orang yang tak tahu. Sedangkan Allah sebut jelas, kul innama ilmuha inda rabbi, ilmu kiamat hanya Allah. Tapi kadang-kadang orang seronok dengar, banyak view. Kalau dalam Quran tak apa, kalau dalam hadis tak apa, tapi ramalan dia, pandangan dia, ini kiamat bukan ada ijtihad pandangan manusia, tak ada. Dia kalau cerita bab Quran hadis saja tak seronok. Dia cerita yang pelik-pelik, ramalan-ramalan, benda-benda tak dalam Quran hadis, dia seronok.
Jadi ini juga bentuk-bentuk nujum yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita meramal sesuatu yang mana kita tidak diberikan ilmu, maka apa hukumnya? Kufur. Kata Nabi Muhammad, kerana kita hanya tahu benda gaib hanya daripada Allah. Yang Nabi bagi tahu kita percaya. Nabi pun ada didedahkan ilmu gaib, tapi tak semua. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia letak dalam tangan dia, tak serasa orang kafir, ya Muhammad, apa dalam tangan aku? Apa dalam tangan? Apa Nabi kata? Sesungguhnya pernujuman, perbomohan, semuanya dalam neraka. Aku bukan tok nujum, tok bomoh, nak ramal, nak tahu apa dalam tangan kau. Ini jelas. Kononnya kita boleh tahu benda-benda gaib, itu semua kufur kepada Allah SWT. Jadi kata sebahagian besar ulama menyatakan bahawa hukum bagi orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Cuma cara nak jatuhkan hukuman tu berbeza mengikut kepada ulama. Ada ulama kata tak perlu dia minta bertaubat, tak perlu. Ada yang kata boleh bagi pilihan. Sebab kalau bagi pilihan ni, ialah mungkin dia taubat, tapi taubat hanya nak mengelakkan daripada hukuman. Sebab tu ulama lebih cenderung kepada tak perlu. Sabit je. Sebab dia beza dengan sembahyang. Sembahyang dia bunuh juga. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, orang yang tak sembahyang dihukum bunuh walaupun satu. Ini hukum-hukum yang dihukum bunuh. Apa dia? Tak sembahyang, murtad, menuduh orang, bukan, silap. Yang ketiga, rejam bagi orang perempuan atau orang lelaki yang dia melakukan zina sedangkan dia sudah muhsan. Apa muhsan? Dah berkahwin dan sudah merasai persetubuhan yang sah. Siapa yang sudah berkahwin, sudah merasai persetubuhan yang sah, dia berzina, hukum bunuh. Antaranya ialah tadi murtad, saya ulang balik, zina muhsan, dan yang ketiga bunuh orang, yang keempat sihir, yang kelima adalah yang inilah apa tadi, tinggal sembahyang. 5 yang dihukum bunuh dalam Islam. Cuma tak sembahyang ni dia ringan lah, dia diberikan masa. Dalam mazhab Syafi'i bagi masa 3 hari. Tak nak sembahyang juga bau pancung. Tapi saya rasa payahlah, sebab mesti dah bagi masa, confirm lah 3 hari tuan-tuan kan. Sebab dia nak dia ringan. Tak nak sembahyang juga, bunuh dalam mazhab Syafi'i. Cuma ulama-ulama khilaf sebab apa dibunuh. Mazhab Hambali kata dia dibunuh kerana dia sudah kufur. Mana ada pendapat dalam Islam ni tak sembahyang kufur. Bukannya pendapat terpencil. Mazhab Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ulama-ulamanya menyatakan bahawa dihukum bunuh kerana dia dah kufur. Sebab ada hadis yang jelas, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang riwayat pun Imam Ahmad. Yang hukum, yang kata kufur pun Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia special kan. Dia tokoh fiqah, ambil daripada Imam Syafi'i kan. Tokoh hadis, membuat satu kitab Musnad Imam Ahmad yang sangat banyak hadis. Dan beliaulah dalam rekod sejarah hadis, beliaulah yang paling banyak hafal hadis. Kata Abu Zur'ah, seorang pakar tajrih, pakar tentang hukum perawi, bagus atau tak bagus, sahih ataupun tidak. Dia kata Imam Ahmad yahfaz alfi hadisin. Imam Ahmad menghafaz 1,000,000 hadis. Mana dalam sejarah dialah direkodkan yang paling banyak menghafaz hadis. Bukan hadis hafaz semata-mata, dengan sanad dia daripada Nabi an sampailah
pembuku hadis. Zaman sekarang nak cari orang Melayu yang hafal hadis 40 dengan sanad pun susah. Hadis 40 mungkin ramai yang hafal di kalangan asatizah, di kalangan orang-orang agama, tapi dengan sanad itu baru 40 hadis, belum Sahih Bukhari. Mana nak kata kita punya ilmu sangat berbeza, nipis. Itu yang Nabi sebut, la taqumu sa'ah hatta yazharul jahru. Kiamat tak berlaku sehingga kejahilan berleluasa. Wa yurfa'ul ilmu diangkat. PhD makin banyak bab agama, tapi kualiti semakin rendah, semakin kurang. Oleh itu inilah sepatutnya kita, anak-anak kita, sepatutnya cucu-cucu kita kena bagi sebahagiannya kepada ilmu agama. Bila ada yang berpandangan ilmu agama ni yang terakhir, maksudnya dah tak boleh masuk yang bagus-bagus, sekolah asrama ni, sekolah asrama nu, maka inilah tahfiz pun tahfiz lah, janji adalah belajar, tak boleh. Itu menyebabkan agama Islam mundur. Patutnya dah bagi siap-siap. Sebahagian anak mesti belajar agama, terutama yang cerdik-cerdik pandai. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tak kufur. Yang tak sembahyang tak kufur, tapi tetap dibunuh kerana itulah hukum dia. Sebab bunuh orang telah kita ceroboh hak dia, hak manusia. Tapi tak sembahyang, kita dah ceroboh hak Tuhan. Tuhan bagi nikmat sebanyak-banyaknya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan kata, apa yang kau nak Allah dah banyak bagi. Tapi sembahyang yang sedikit dia tak nak, maka sangat-sangat kufur nikmat. Sebab itulah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kata dihukum bunuh walaupun dia tak kafir. Kalau Hambali kafir dan dibunuh. Mazhab Syafi'i tak kafir, dia beri masa 3 hari, tak nak sembahyang juga, hukum bunuh. Sembahyang settle lah, tak jadilah hukum bunuh. Hanya mazhab Hanafi je yang ringan. Mazhab Hanafi takzir, penjara atau sebagainya. Tapi jumhur kata dibunuh. Ini adalah salah satu daripada 5 perkara yang dihukum bunuh dalam Islam, termasuklah sihir. Mudah-mudahan kita menjauhi daripada amalan sihir dan amalan-amalan yang menjurus kepada ilmu sihir. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafina. Allahumma salli Islam azal muslimin mujahidin wa ahlik adaka ad-din. Allahumma ahsi ma'adada waqtulhum badada wa la tubqi min ahada. Allahumma harusna bi'adika tilatana wa qina fil la yuram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.